أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur. Amin. Bagi memberkati majlis kita pada pagi barakah lagi mulia ini, dan saya seronok sangat-sangat apabila lihat di kuliah duha perdana ini Masjid Al-Mustaqim Ampang, anjuran muslimat Hilwa ya, dan juga jawatan kuasa dan pengurusan masjid. Terima kasih banyak-banyak kepada Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Hafizul, pengurus kita, ahli jawatan kuasa dan Hilwa ataupun muslimat, serta yang hadir semua pada pagi ini. Kuliah duha perdana yang diamanahkan untuk kita berbicara pagi ini, tajuknya ialah antara berkisar tentang lemah iman, punca dan penawar ya, punca dan penawar. Saya seronoknya apa? Saya sampai tadi kurang lebih jam 9.28 macam tu. Saya lihat dah ramai yang sampai ya. Ramai parking elok-elok, susun kasut masuk elok-elok ya. Ini semua sebenarnya antara tanda-tanda orang yang ada iman ya. Orang kata, Ustaz, di Jepun pun ada macam tu, bahkan lebih elok. Yang itu patutnya kita muhasabah dua hal. Pertama, kenapa iman belum sampai kepada mereka dalam keadaan mereka penuh disiplin, dan kenapa kita yang iman telah pun sampai, kenapa tidak disertakan, dilengkapi dengan disiplin. Mudah-mudahan kuliah pagi ini ada pencerahannya, memberkati majlis. Marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab dengan kita niatkan pagi ini agar Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Kita datang ni tujuan nak dapat redha Allah. Okey. Kemudian kita mohon dengan Allah asbab daripada keberkatan yang Allah Ta'ala letakkan daripada suratul Fatihah itu, yang juga disebut Ummul Kitab atau Asy-Syifa ya. Siapa yang datang bawa penyakit, Allah sembuhkan penyakit dia, insya-Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, siapa yang ada hajat apa-apa, Allah Taala akan kabulkan segala hajat dan permintaannya. Okey. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Saya nak mulakan bicara sebab masa yang diperuntukkan tak lama, 1 jam aja. Kejap lagi pejam celik, ada yang pejam tak celik-celik, jangan macam tu. Ya. Kita sedar-sedar kita dah habis dah. Dan tajuk pagi ni bukanlah sesuai kita nak bergurau-gurau banyak. Kena juga ada sikit, sebab jika tak ada gurauan tersebut, bimbang-bimbang ramai yang akan naik ke Sidratul Muntaha. Kejap lagi hilang dia di bumi, ya. Dan kita selang-selila dengan zikir, dengan selawat, boleh ya. Itu antara tanda-tanda untuk kita meningkatkan keimanan. Kita pergi kepada cerita tentang lemah iman dulu, ya. Lemah iman ini Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan cerita mungkar. Nabi sebut dengan istilah, saya pun minta maaf ya, patutnya saya mohon papan putih. Ayahanda apa khabar? Alhamdulillah. Ada geng hari ni, ada geng ha. Di samping ayahanda kita yang uruskan untuk penataan dan sebagainya. Baik, Nabi sebut dalam satu hadis, ya, Nabi sebut 2 perkataan, ikut saya, ad'afu al-iman. Ulang ya, ad'afu al-iman. Ni Nabi kata selemah-lemah iman. Ad'af tu maksudnya selemah-lemah iman. Jadi lemah iman ini yang jadi tajuk utama kita, punca dan penawar, ya. Cantik tajuk ni. Siapa pilih tajuk ni entah. Saya berpinau juga sepanjang perjalanan tadi, ya. Sebab apa? Orang yang nak sampaikan pun pagi ini otomatis dia terdidik dengan tajuk yang diberikan, ya. Lemah tu ertinya ialah kurang tenaga, ya, kurang tenaga, tak kuat. Kita terus terjemah pergi bahasa Melayu, senang, mudah faham. Dhaif tu masuk dalam bahasa Arab, dhaif itu lemah. Lemah ini, ya, bukan kata tak ada. Kita tak boleh kata tak ada tenaga. Kita kena kata kurang tenaga, ya, kurang kuat atau tak berapa kuat. Bukan tak ada langsung kekuatan, ada kurang kuat, kurang tahan, tu lemah. Kalau anak-anak kita, na'udzubillahi min zalik, ya, anak-anak kita yang dewasa juga, mak-mak kita lebih-lebih lagi, ayah, ibu, adik, kakak, abang, mangah, maklum, makcik, maksu sekalian ni, ya, dalam pasca COVID-19 ini pun masih lagi disuruh diperketatkan SOP. Kerana apa? Lemah antibody. Bukan tak ada, tapi lemah. Daripada lemah tersebut boleh bawa kepada rosak. Tak apa ibu. Sekali kalau masuk papan putih lagi, saya kena gerak-gerak, dia orang kena sediakan apa? Earphone pula, headphone pula dah, klip mikrofon, ya. Tak apa, nanti ada rezeki kita pakai papan putih waktu lain, sebab setting ni setting duduk ni. Tak apa, biar papan putih, tak apa, biar sebab setting ni setting duduk. Kalau saya gerak-gerak sekejap lagi, kesian kepada kameraman sekejap lagi. Okey, kita sambung. Jadi yang datang hari ni semua ada iman. Yang datang hari ni pasti semua ada iman. Cuma nak tengok level keimanan kita itu duduk di tahap mana. Sedangkan tajuk kata lemah iman. Tolong ambil faham, perkataan lemah bukan artinya tidak berguna, bukan artinya tertolak, bukan artinya tak boleh pakai. Saya sentuh banyak kali perkataan lemah ni kerana ada dalam kita mengaji hadis. Hadis itu kita akan jumpa statusnya dhaif.
dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original ni, arus perdana yang otentik, pure, okey, hadis-hadis dhaif boleh diamalkan, boleh jadikan dia itu fadilat al-a'mal, amalan. Dan dalam keadaan hadis dhaif itu ada, dia boleh naik martabatnya bila ada hadis-hadis lain yang menyokong hadis dhaif tersebut. Bahkan kumpulan-kumpulan yang banyak menyebut tentang perkara tersebut. Banyaklah. Hari ni kita bukan nak mengajar hadis, ambil faham dulu yang itu. Jika ada orang datang cerita kat kita, tak boleh pakai ni hadis dhaif ni, minta maaf dulu dengan dia, bagi tahu dia, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah original, pada kami hadis dhaif boleh nak diguna sebagai fadilat kepada amalan. Dan hadis dhaif itu tetap hadis dhaif. Tu di mana dhaif tu berlaku sebab apa? Dhaif tu berlaku sebab rawinya, the narrators, periwayat dia tu yang menjadikan hadis tersebut dalam beberapa hal keadaan jadi lemah. Sebab itu kita jangan terkejut pada satu orang imam hadis statusnya jadi sahih, pada satu orang imam hadis yang lain statusnya jadi dhaif. Kenapa? Yang sahih tadi itu dia punya perawinya semuanya kuat, sanad kuat, tak ada yang jenis lupa, tak ada yang hari ni orang kata mula pukul 10, pukul 11 baru datang. Tak ada. Datang dia buat terkejut. Kena pergi mana dah? Kita dah habis dah. Ya ke, bukan mula pukul 11. Riwayat dia tu dhaif. Tapi dia mai juga. Dia datang tak? Datang juga, bukan tak datang. Datang juga. Hak riwayat maudhu', hak tak datang langsung tu. Hak tu memang palsu. Maudhu' ni maksudnya apa? Palsu. Memang bukan hadis. Di fake hadis. Jadi saya dah ulang perkataan lemah tu sebab kita punya peluang. Kita punya peluang untuk menguatkan dia. To make it stronger. To make it power, to make it energizer. Buatlah apapun daripada perkataan weak, perkataan lemah itu, dhaif itu akan jadi qawi. Yang tu yang kita nak. Yang datang ni semua ada iman ni, semua ada iman. Hak tak datang pun ada iman, cuma tak tahu lemah tu mana, tak tahu. Baik. Kemudian cerita iman tak payahlah nak terjemah, yang tu semua dah faham sungguh-sungguh dah. Iman ini benda yang bukan kita sekadar kata saya percaya. Dah. Tak boleh. Benda yang kata iman ini dia datang dalam package. Faham kataan package? Datang package yang seperti ibu-ibu, Puan Sri, Datin Sri, doktor, profesor, engineer, arkitek, lawyer semua ni. Paling kurang yang datang ni DO. Betul, mak saya DO. Dapur officer. Jangan buat main. Hebat macam mana pun si suami, dia akan tanya, butang baju aku mana pak? Jadinya semua orang ni hebat-hebat. Tak ada satu pun hamba Allah yang duduk dalam dewan salat yang datang nak dengar ni, walaupun duduk di CP-CP luar-luar sana tu, yang tak hebat. Semua hebat. Cuma dah hebat, Ustaz, kenapa nak bincang tajuk ni? Kerana kehebatan kita ialah kita tidak pernah putus asa. Quran sebut la tayasu min rauhillah. Quran kata jangan putus asa dengan rahmat Allah. La tayasu, jangan putus asa. Kerana tak putus asa itulah yang lemah tadi kita boleh jadi kuat. Itu nak cerita yang tu dulu. Iman itu bukan hanya sekadar sebut, dia juga mesti dibuktikan. Dan
pertama-tama sekali dia hadir di qalbu ini yang tidak boleh diganggu gugat oleh iblis. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia imam kepada seluruh manusia, imam linnas. Dia adalah rasul, dia adalah khalifah, dia adalah nabi. Itu pun satu ketika dia pernah bertanya Allah rakam dalam Quran, kaifa tuhyil mauta, how, oh Allah, macam mana engkau hidupkan balik benda yang dah mati, macam mana kau hidupkan balik? Allah tanya, awalam tu'min, kamu tak beriman ke? Qala bala, bahkan aku dah beriman pun, bahkan ya Allah, tapi ada satu benda yang duduk dalam ni. Iman tu ada dah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak bagi rasa tenang. Ada tak benda tu, ada main dalam kalbu tak? Ada tak? Abang-abang kat mana abang? Soalan-soalan tengah malam, pukul 12.30, 11.45, 1 pagi. Abang-abang kat mana abang? Lah abang mengetih dengan kawan-kawan ni tak habis lagi. Betul ke abang? Betul. Abang bukan SOP kena balik awal? Tak, dia orang dah naikkan dah ke pukul 2 pagi. Mengaku tak? Mengaku je lah. Saya duduk dalam grup tu lah tu. Kan? Lalu kita tanya, apa bukti abang mengetih dengan kawan-kawan abang? Tak percaya ke? Percaya abang. Habis tu nak bagi tenang hati saya abang. Saya ni nak tidur dah ni abang, tapi duk fikirkan abang ni, ya Allah, betul kan? Betul. Dia pun snack abang, prap, mengetih kat mana? Tu, nasi lemak royal Kedah, apa tu? Nasi lemak royal tu. Okey abang, settle. Itu kita dengan makhluk duduk depan kita tu. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Izzah, ya, Tuhan yang Maha Agung. Memang kita tak nampak, siapa kata dia nampak Tuhan? Sesatnya. Ingat tu. Ni saya nak beritahu satu frasa ayat yang guru kami ajar. Ambil ya. Siapa guru yang ajar yang ini? Datuk Paduka Syekh Haji Fadil bin Haji Awang. Siapa tu? Saya punya guru. Yalah, sekarang dia ada lagi. Ada. Kerja apa? Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Both husband and wife. Dua-dua orang ni guru saya. Bahkan sekarang saya kerapkan diri menziarahi mereka. Antara benda yang dia ajar, dengar elok. Dia kata siapa mengaji keimanan, ini cerita iman. Siapa mengaji akidah, siapa mengaji usuluddin, siapa mengaji tauhid, cerita tentang apa tauhid? Ketuhanan. Dia makin mengaji, dia makin jumpa guru, istiqamah ni. Semakin dia tak nampak rupa bentuk Tuhan. Faham ke paham? Faham. Bagus. Kalau orang datang mengajar Tuhan ada tangan, dia kata, mana kau tahu? Dia tanya pula kita pula, dia tanya balik kita, mana tahu tak ada tangan? Aku tak nak tengok. Kau pernah tengok? Tak. Betul nak kau tahu kau ada tangan? Quran sebut dalam perkataan yang perlu difahami sungguh-sungguh, bukan ambil faham tu faham sekadar menterjemah secara terus. Tak boleh. Cuba dengar elok. Saya baca-baca lah hari ni nak hujan. Saya baca-baca hari ni nak hujan. Apa soalan kita? Baca kat mana? Baca kat mana ibu? Loh, jangan geleng, jawab aja ibu. Baca kat mana? Baca dekat Ramalan kaji cuaca. Kat mana? TV. Tu baca ke tengok? Tu. Kalau orang kampung dia tak cerita, meteorologi dia tak kerti jabatan-jabatan tu. Dia baca kat mana?
Tengok ke baca? Membaca alam. Sebab itu kita perkataan itu kadang bukan merujuk kepada direct baca kat mana, tapi dengan observation, pemerhatian. Itulah bacaan kita. Itulah bacaan kita. Maka siapa makin mengaji, dia kata makin mengaji, makin tak nampak Tuhan tangan, muka, kaki, tak ada. Tuhan suci daripada itu semua. Maka ilmu tauhid orang itu sahih. Tapi siapa mengaji, makin nampak Tuhan ada tangan, makin nampak gulung alam lah, makin nampak bergerak naik turun lah, makin nampak bercakap keluar suara lah, makin nampak merapu dah, rambut kerinting lah, apa semua. Saya cakap benda betul ini. Sebab saya antara panel peringkat awal yang dilantik oleh Jais dan Mais untuk menemuduga imam di masjid ni. Hingga saya tanya apa kes ni? Bukan dah ada semua okey dah ke? Ada ustaz, tapi okeylah, tak payah tanya lebat tapi tu. Orang sudah datang jadi panel sudahlah kan. Banyak cekadak pula nak tahu dalam kain orang. Tak mau isu-isu ni terjadi, tak mau. Bila kita temu juga imam-imam tu ada jawapan yang habis mereka keluar, kita dua ahli panel ni duduk urut dahi. Ya Allah, nak cerita kepada umat yang duduk di tempat ni apa? Panggil Ampang apa? Taman Nirwana. Nama pun Nirwana, jangan buat main tu. Bahasa Sanskerta tu, bahasa Sanskrit, kena faham Nirwana tu maksud apa. Macam hari ni lah orang nak cerita tentang avatar. Ada terlibat tak? Terjebak tak? Tak apa, nak terjebak pun tak apa. Kena faham kataan avatar tu macam mana. Yang duk pergi faham Tuhan Hindu kenapa? Saya sendiri tanya kepada sahabat baik saya yang memang duk bercakap bahasa Sanskerta. Avatar ni cuba cerita maksud dia apa. Yang orang kata sampai rosak tauhid ni. Astaghfirullah, dia kata ustaz, orang itu mudah-mudah nak rosakkan akidah tauhid orang. Kenapa? Dia sendiri tak faham, tu bukan bahasa dia. Panjanglah pula hari ni kalau kita nak hurai satu persatu. Jadi iman itu satu benda yang sungguh-sungguh memerlukan pemerhatian yang sangat halus. Karena kalau duk mengaji Tuhan itu kita boleh kenal daripada segi jisim, tu bukan Tuhan. Sebab Allah Ta'ala sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh hang nak sebut kata Tuhan tu sama dengan sesuatu, tak boleh. Tak boleh ada sesuatu yang kufu. Kufu apa? Kufu bukan kupu-kupu. Kufu same level, equivalent to. No, tak boleh. Kita nak kata Tuhan tu dia macam tenaga sesatnya. Ada orang kata Tuhan tu macam gelombang sesatnya. Tak boleh. Habis tu Ustaz cerita lemah iman. Tu kata banyak punca. Bagi tajuk besar ni hari ni saya rasa kerdil sangat. Dan kita dah masuk hampir separuh jam dah bercakap, memukaddimahkan, bagi faham dulu benda ni. Bukan benda kecil. Iman ini bukan benda kecil. Sebab tu Nabi kata, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Itu je. Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka dia mesti memuliakan tetamu dia. Jadi orang di sini saya yakin beriman sungguh. Saya datang tadi, akak saya sambut saya tadi. Siap bagi salam 2-3 kali, nak terkejut saya. Ya, akak sambut tadi kat luar. Falyukrim dhaifahu. Betul beriman, muliakan tetamu. Ni tetamu datang pandang tak pandang tetamu. Kan? Asyik duduk tengok jam. Tetamu depan rumah kita pantang tengok jam. Bahkan ayah kami sembunyi jam di ruang tamu. Jangan bagi ada jam, dia kata. Saat lagi kita ni kadang-kadang nak tengok jam tu sebab nak tengok air tak buat keluar lagi, tetamu datang dekat 2 jam dah. Kan? Kita jeling macam tu. Tetamu terasa, lama ke aku dah duduk ni kan?
rasa baru 30 saat dah tengok jam. Sampai sebegitu. Pernah tengok tak video klip satu orang Eropah yang masuk Islam hanya sebab dia dimuliakan oleh tuan rumah di Turki? Pernah tengok tak video klip tu? Hak tu tak mau tengok, hak lain nak tengok sangat. Pengantin satu malam tengok ulang lagi. Dia orang Eropah berjalan kan, kita pun tahu orang Eropah ni dia perangai dia gitu, dan a part of Turkey itu masuk dalam Europe punya kontinen, kan. Jadi mereka dah masuk sampai ke Asia. Jadi dah berjalan tak sedar apa semua dah malam, kelang kelibut, ya, nak hubungi susah, nak dapat talian yang mudah, hotel pun tak ada. Jadi kata suami sepasri ni, macam mana kita? Tak apa, dia kata kita jalan ya, nanti mungkin kita nampak rumah-rumah tumpangan dan sebagainya. Nampak satu rumah yang adalah cahaya dalam tu, cahaya lampu dalam tu, tapi tak terang, malap-malap gitu. Maka mereka pun sampai, ketuk pintu, tuan rumah pun buka, ringkas cerita, dia akan bagi tahu bahawa saya cerita tadi itulah. Maka tuan rumah ni kata, sila masuk. Dia kata dia orang ni tak tahu kita ni mana datang apa semua. Kata wife dia, orang suruh masuk je lah, banyak cekadak pula. Kita ni perangai lagu tu, kan. Boleh. Betul ke boleh? Boleh je lah. Masuk. Ada masuk. Dia pun bagi makan, dia bagi minum, dia tanya nak ke mana lagi selepas ni apa semua, apa-apa yang boleh kami tolong. Maka tetamu ni bagi tahu, kata kami ni sebenarnya tak ada penginapan. Dia kata tak ada masalah, menginap saja di rumah kami. Habis tu kau nak tidur kat mana? Kami boleh tidur tempat lain, jangan bimbang. Ni rumah kami, ni kampung kami, ni negeri kami, ni negara kami. Kami selamat, jangan bimbang. Bahkan kami jamin keselamatan kamu. Duduk sini. Dia pun siapkan kebal lah, apa semua, nyalakan api, sebab waktu tu cuaca sangat sejuk, ya. Waktu tu Turki faham sajalah 4 musim. Baik. Jadi mereka pun tidur nyenyak. Besok pagi bila mereka jaga, matahari dah mula menampakkan wajahnya, sinar yang cukup ceria. Mereka buka pintu dengan menggeliat seronok. Tengah-tengah menggeliat jadi jam. Sebab apa jam? Di depan mereka itu duduknya tuan rumah tadi, isterinya, anak-anaknya, dan mak ayah dia yang dia jaga, di bawah pohon pokok, berselimut dengan selimut yang tebal. Bahkan anak dia nampak menggigil, masih lagi tahan sejuk, sedangkan mereka duduk dalam rumah dengan penuh keselesaan. Allah. Bila mereka tengok begitu, dua suami isteri ni lari pergi peluk laki-laki ni. Kenapa kau buat macam ni? Dia kata, aku tak buat apa-apa. Kenapa kamu sedih? Aku seronok. Tengok mak ayah aku seronok, anak-anak aku semua happy. Apa masalah kau? Isteri aku siap duduk tengah masak sarapan untuk korang. Apa masalahnya? Dia kata, engkau susahkan dirimu kerana aku. Dia kata, wahai saudara, aku seorang Islam, aku beriman dengan Tuhanku, Tuhan kamu juga, dan Nabi kami yang bawa ajaran Tuhan ini bagi tahu, siapa yang sungguh-sungguh beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka dia mesti memuliakan tetamu dia. Sebagai bukti, aku ini orang yang beriman dengan Allah, yang akan ditanya Allah akhirat nanti. Aku mesti memuliakan kau, dan aku dah buat yang terbaik. Apa lagi kekurangan, tolong bagi tahu. Aku sedia untuk memperbaiki dia. Peluk terus masuk Islam. Kita orang kuai mai kuai lari. Na'udzubillah min zalik. Kita orang datang kat kita nak masuk Islam. Saya mau masuk Islam, apa kena buat? Kalau orang lelaki dia usik dulu, kena potong lah.
ayah. Kena potong. Kalau lepas itu mau keluar, potong lagi, ayah. Apa tinggal? Minta maaf pada ibu. Mungkin pada ibu kata, apa ustaz bawa contoh macam tu? Tapi itu realiti. Saya Islamkan orang, Allah bagi rezeki. Telefon dulu pejabat agama, halo Ustaz Abdul Rahman, dulu Ustaz Abdul Rahman Sivah, pejabat agama Islam daerah Hulu Langat. Ustaz, ada ni orang datang nak masuk Islam. Ustaz, daripada kiraan Ustaz, sempat dah datang pejabat? Saya masih ada kat pejabat? Tak sempat dah Ustaz, lewat sangat dah ni. Ustaz, saya sebagai pegawai tanggungjawab, Ustaz syahadahkan dulu. Ustaz syahadahkan dulu. Besok proses prosedur besok. Datang awal pagi kita buat. Saya syahadahkan dia. Bila lepas kita syahadahkan dia, kita pun peluklah dia, dah Islam dah apa semua, dia pun suka. Dia tanya satu soalan. Saya tak nak kena buat apa-apa kah? Rupa-rupanya ada info dah sebelum dia main kat kita. Kawan-kawan dah usik dia dah. Kau biar betul kau. Saya kata tak ada apa. Saya cerita pada orang perempuan ni. Sebab orang perempuan ni boleh cerita ke anak-anak. Sambil-sambil duduk makan, kena bagi tahu anak, kamu kena jadi satu ejen yang pastikan kamu bantu bagi ilmu, agar dengan ilmu itu iman orang jadi kuat. Nak cerita punca dan penawarnya lagi panjang, tapi kita boleh ringkaskan. Cuma nak bagi faham dulu konteks dan konsep yang sungguh besar. Iman itu bukan hanya kata, oh aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan hari akhirat, dengan kitab, dengan Quran, dengan malaikah, dengan nabi, dengan rasul, qada qadar, dah settle. No. Ada paling simple pun 60 cabang untuk menyempurnakan iman. Ustaz 60 ustaz, tinggal 20 minit nak habis lagi. Dah. Sebab itu proses ilmu yang sedang berlaku ni kita panggil apa? Lifelong learning program. Tak pernah berhenti. Islam dah ajar lama dah. Utlubul ilm minal mahdi ila lahdi. Mesti tuntut ilmu from the cradle to the graveyard, non-stop. Tak boleh berhenti. Ya, kalau berhenti pun enjin jangan mati sampai lampu merah. Cuma sekarang ni ada sistem baru kan, dia panggil apa, stop start balik tu kan. Kita break lama, dia mati enjin kan. Lepas break tekan minyak, dia hidup balik enjin kan. Jadi kena bagi tahu juga disclaimer enjin jenis tu. Tapi apa pun kita tak push off, tak relax sampai waktu kita sibuk apa semua, ada tanggungjawab lain, uruskan yang tu dulu. Saat lagi ada lapang bagi tahu, abang saya minta izin ni nak pergi kuliah duha besok. Hari ni saya tak pergilah abang sebab ada tanggungjawab saya untuk abang dan keluarga. Suami pun seorang yang cukup hebat iman dia, pergi. Dia suruh pergi tu sebab apa? Besok Allah akan tanya dia, engkau mampu dah ajar isteri kau tentang ilmu iman, kau tak mampu, kenapa kau halang dia daripada pergi belajar? Tu kena bagi orang rumah cerdik. Orang rumah kena cerdik. Ya. Sebab tu bila mak saya kata, mak nak cari menantu dah, apa kriteria hang? Saya kata saya nak dia cerdik. Bodoh saya tak mahu. Cerdik ini subjektif. Cerdik ini subjektif. Jangan kata cerdik ini based on paper. No. Based on qualification. No. Dia sangat subjektif. Mak saya satu orang profesor yang cukup hebat, masuk segala universiti, ya, untuk hantar anak dia dan ambil balik graduate. Dia punya kata-kata yang tak akan saya lupa, insya-Allah biiznillah, sampailah terpisah roh dengan badan, ialah, Cak, saya anak yang sulung. Jadi orang Kedah panggil yang besar itu besar. Jadi singkatan dia Cak. Cak, dengar mak nak pesan ni. Saya duduk di Selangor ni, himpun tambah tolak bahagi punca kuasa 2 darat balik semua. Segala pakai logaritma, hampir-hampir 20 tahun lebih dah. Tapi bila bercakap, saya tak boleh nak tukar slang. Takat ni lah slang saya, minta maaf lah. Boleh faham kan? Boleh, insyaAllah. Dia kata pakat saya, Cak, mak pesan kat hang, jangan jadi orang
bodoh sampai tak boleh diajak. Tu dia. Jangan jadi orang cerdik sampai tak boleh menumpang. Jangan rebus tak empuk, bakar tak hangui, cekak tak makan, dia kata. Jangan. Ui, dalam mak saya bahasa berkias. Jadi cakap bahasa berkias. Maksudnya apa? Bodohnya tu sampai orang ajar tu tak masuk. Tak masuk, tak masuk, tak masuk. Jenuh sampai duk guru ludah dalam mulut pun tak boleh-boleh. Cerdik pula sampai orang tak boleh menumpang. Dia punya level kecerdikan dia tu, dia punya wise level tu, sampai orang lain tak boleh tumpang cakap sama ikut dia. Tu tak mau. Saya kata mak tak apa faham. Hang bisa dengar tak satu cerita seorang profesor dengan pendayung perahu, penambang. Profesor tu nak pergi pulau sebelah seberang sana tu ada pulau. Adalah research yang dia nak buat. Maka dia pun pergi ke jeti. Adalah seorang orang tua yang kerjanya dayung sampan, bawa daripada jeti di tanah besar ke pulau tersebut. Maka profesor ni dah sampai dengan arogannya, sombong, belagak, takabur, riaknya, duduk dalam tu. Siap hembuh-hembuh lagi, keh-keh lagi papan nak duduk tu. Dia pun duduk dengan bow tie dia, dengan topi dia, dengan cufflink dia, dengan long suit dia, dengan briefcase dia. Jadi dia pun dayung, tak cakap banyak lah, dia pendayung aja kan. Maka profesor ni kata, Pakcik mengaji tinggi mana? Dia kata, nak kata tinggi tak tinggi, nak kata rendah tak rendah. Inilah yang saya mampu tuan, dia kata. Maka profesor ni kata, itulah patutnya mengaji bagi tinggi, jangan bodoh macam ni. Ni orang bodoh yang buat kerja macam ni sebab tak tahu, tak ada ilmu. Tengok macam saya seorang profesor, buat research, kajian tu, kajian ni, keluar segala benda untuk orang ambil manfaat. Baiklah, kata pakcik ni, saya bodoh. Allah Maha Kaya. Allah ni bila nak didik kita on the dot, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. When, kata Allah, bila dia nakkan sesuatu, kata Allah, tak kisahlah nak didik ke, nak kurnia ke apa, nak muliakan orang, nak hina orang, nak tutup aib orang, nak buka aib orang ke apa ke, an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya perlu berfirman, jadi maka jadilah ia. Tengah-tengah antara tanah besar dengan pulau tersebut, datanglah ribut, hujan kuat, angin yang kita perasan tak, 2-3 hari angin kuat. Seminggu lepas sampai tercabut habis. Dia boleh terbangkan billboard ni seberang jalan ni, pergi duduk seberang jalan sana, dekat daripada Sungai Besi ke Bandar Seri Putera Bangi tu, signage yang duduk tulis had kelajuan tu kan, dia boleh angkat daripada hujung jalan ni, mai duduk tengah-tengah highway tu. Allahu Akbar. Angin kuat ni terbalikkan perahu tu. Bila perahu tu terbalik kan, pakcik ni memang mainan dia air sungai, air laut, segala air mainan dia. Dia berenang relax Yang profesor ni kan, tolong, I'm drowning. Orang tua ni kata pandai sangat. Bodoh juga rupanya. Mampu pergi kat hang. Jangan kita, itu antara bukti orang iman. Baru cerita sikit muliakan tetamu. Apa cabang lain? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah daripada cabang iman. Bersih tu kan. As-sabru, sabar itu tanda iman. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira, cakap elok-elok aja. Aw liyasmut, ataupun tak ada benda hak elok dia nak cakap, duduk diam. Kadang kita tanya, kenapa duduk diam ni? Tanda iman. Amboi. Kadang orang lawyer buruk, dia tahu banyak modal kan, dia guna bagi banyak. Apalagi tanda iman? Tanda iman ialah orang itu sayang kepada yang muda dan hormat kepada yang tua. Itu tanda iman. Hadirin rahimakumullah, tajuk hebat. Saya tak mampu nak menghuraikan terperinci, melainkan mengenengahkan konsep dan mengeluarkan contoh. Kita sambung bila cerita
dah tajuk tadi itu, ya, faham dah. Lemah tu bukan kata tak ada, ada tapi weak, lemah, kurang sikit tenaga dia. Punca dan penawar. Kita ambil dulu antara punca. Saya nak bawa satu hadis yang saya belek-belek satu kitab, banyak kitab, tapi kitab ini saya syorkanlah agar ada di rumah. Dan saya bukanlah penjual kitab ni hari ini, ya. Carilah kitab ini, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Saya sure beli, minta maaf lah, saya juga bukan ejen publisher ni, Pustaka National Private Limited Singapura, sebab bahasa dia mudah. Kalau ibu-ibu beli hak bahasa Indonesia, takut saat lagi kan jadi sinetron lagi. Cari yang ini bahasa mudah. Saya tak tahu penerbit yang lain jika ada yang lagi mudah, ya. Belilah cetakan yang saya ada ni, banyak dah cetakan. Guru saya ijazahkan kitab ini. Awal yang dia ijazah tu, saya sayang duk cari balik kitab tu di tangan dia. Lepas dia ijazahkan, dia bagi kitab tu dekat saya. Yang ini cetakan yang ke 11 ni, cetakan yang ke 11 dah, ya. Jadi kitab ni bagus sebab dia cerita tentang nasihat agama dan wasiat iman, sesuai dengan tajuk besar yang kita ketengahkan duha perdana kali ini. Kita baca hadis ni, paling-paling kurang pun kita dapat punca dia dan tahu penawar dia. Ikut jangan ada siapa tak buka mulut. Siapa tak buka mulut, dia, kita doa jadi orang baik. Takut dah. Bukalah mulut, ya. Suara perempuan ini, baik suara laki-laki pun, ya, dia tak jadi aurat kecuali ketika datang benda-benda maksiat seperti niat menggoda ke arah benda yang Allah Ta'ala tak reda. Tu tak boleh lah. Tak boleh. Bab mengaji dan mengajar, ya, itu satu benda yang orang perempuan kena buat keluar suara. Ini nak bagi sebut bagi betul hadis ni. Ikut saya ramai-ramai. Ikut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika ad'afu al-iman atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini hadis Nabi sahih. Nabi kata, barang siapa di kalangan kamu, ni punca lemah iman ni. Ni punca. Bila tahu punca, tahu nak selesai insya-Allah. Barang siapa di kalangan kamu, termasuk hadut cakap ni pun sama, tak terkecuali yang ini, sama. Bahkan lagi-lagilah dia duduk cakap. Barang siapa di kalangan kamu yang telah melihat, fi'lul madhi, past tense, verb dia tu maksudnya kata perbuatan yang dia telah lihat. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di kalangan kamu ni yang telah lihat benda mungkar, benda jahat, benda keji, benda dosa, benda Islam tak bagi buat, benda yang Islam suruh tegah, mungkar. Maka fa tu, maka bila dia lihat tu, lam tu mati, fal yughayyir tu maksudnya dia mesti tidak sungguh-sungguh mengubah. Dia bukan kata tak biar, tak boleh. Sungguh-sungguh dia kena ubah biyadihi, dengan tangannya. Saya mesti cerita apa maksud tangan di situ. Bukan lihat-lihat benda mungkar pergi pang terus. Bukan.
Bukan lihat benda mungkar, cabut pedang pergi pancung terus. Bukan lihat benda mungkar, ambil rotan pergi sebat terus. Bukan. Nanti dulu, jangan faham macam tu. Itu faham puak-puak terorisme. Itu faham puak-puak berlampau. Bagi faham dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ya, yang cukup berhati-hati memberi ilmu kepada umat. Fa illam yastati', maka jika dia tak mampu dengan tangan, dia tak mampu, falyughayyirhu bi lisanihi, maka dia kena ubah dengan lidah dia. Lidah macam mana pula ustaz? Takkan nak kena fikir dengan lidah tu? Tu kata kena tafsir lagi betul. Fa illam yastati', dengan lidah pun dia tak mampu, falyughayyirhu biqalbihi, dia kena ubah dengan kalbunya. Nya tu siapa? Orang yang ra'a, telah melihat. Nabi tak ada lagi dah fa illam yastati', Nabi tak kata dah. Nabi berhenti tak kat situ. Nabi letak full stop kat situ. Nabi letak barrier kat situ. Nabi letak boundary kat situ. Iman hak kuat ni grup kuat. Lalu Nabi kata, yang dengan kalbu itulah, wadzalika, demikian yang kalbu tadi tu, ad'aful iman, selemah-lemah. Bukan Nabi kata dhaiful iman, ad'af maksudnya lemah sungguh ni, selemah-lemah, sangat-sangat lemah, lebih lemah iman, ialah orang yang mengubah dengan kalbu dengan hati. Panjang syarahnya. Saya mengajar kitab ni, siapa ada kelapangan, saya mengajar kitab ni khusus di Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak setiap minggu, setiap hari Isnin pukul 9 sampai 10.30 tiap minggu, kecuali kes-kes khas, ya, na'udzubillahi min dzalik, daripada yang tak elok. Yang elok tak apalah, nak buat macam mana kan, bukan susah pun, straight jalan ni aja. Jumpa Seri Gombak, cari Masjid Khairiyah, jemaah ramai, ya. Di situ siapa nak mengaji bagi detail. Kita mengaji kulit ke kulit. Sekarang ni dah masuk muka surat 31 dah. Masuk muka surat 31 dah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kita hurai dulu punca dia. Punca paling utama dalam hadis ini. Banyak hadis lah, tapi saya nak fokus hadis ini. Ialah hari ini kita tak pernah ambil berat tentang benda mungkar yang kita tengok. Ustaz, saya duduk dekat level mana? Tangan, lidah, kalbu. Itu bahasa tamthilan, itu bahasa metafora, itu bahasa perumpamaan. Bahasa Arab ini, bahasa hadis, lagi-lagi Quran, penuh dengan kehebatan yang disebut sebagai sirah mubalaghah. Hebatnya ketinggian bahasa, ya. Sebab itu orang kalau tak mengaji ilmu al-balaghah, cuba sebut, dia tak reti bahasa-bahasa macam ni. Tapi saya yakin dekat sini orang belajar, paling-paling kurang pun ada asas. Bahasa Inggeris mudah kita faham. Saya ingat dulu waktu ambil 1119, kan, mulalah dia ajar bahasa-bahasa level tinggi. Contoh dia kata as easy as ABC. Maksudnya mudah sangat, ya, kan. As long as A to Z, tu dia banyaknya nak kena buat. Dia adalah kiasan-kiasan dia. Don't put me in the hot soup, macam-macam lah, saya pun lupa-lupa ingat lah. I'm having butterfly in my stomach. Kita kata lah, makan telan bila ramah-ramah. Bukan, dia nak bagi tahu dia tengah duduk serabut ni, nervous, kan. Tu di bahasa-bahasa tu dalam Quran dalam hadis lagi dahsyat. Jadi dia nak cerita di sini, antara punca lemah iman itu ialah orang lihat mungkar dia tak mau ubah. Saya nak kecilkan konteks level saya dan orang hak mai ni. Saya nak pergi ke level penguat kuasa lah, executive power, yang tu kalau sempat kita sentuh lah lagi, ya. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita sebagai pemimpin keluarga, kotlah kita tu ada up sikit grade dia, pemimpin lorong, up lagi sikit pemimpin kawasan perumahan,
taman, mukim, daerah. Tu. Fikir berapa lagi yang itu. Fokus kepada yang kita bersentuh-sentuh kiri kanan, yang kita jumpa tegur, yang ada nasab dengan kita. Siapa dia? Keluarga kita. Keluarga kita. Pasangan kita. Kalau yang laki-laki, isteri dia. Anak-anak dia. Kalau yang perempuan, ada bahagian pada suaminya, tapi untuk anak-anak dia tanggungjawab yang penuh. Adakah kelompok yang duduk dengan kita ini telah pun selesai tanggungjawab untuk hilangkan the root cause, punca asal lemah iman ini? Apa kita buat dengan keluarga kita? Kita mai kuliah duha bagus, kita heret dah ahli keluarga kita datang? Kita ajak tak mereka mai tuntut ilmu? Dengan ilmu tersebut kita sekat, kita halang, kita tutup, kita hentikan, kita padam punca-punca kemungkaran. Kita duduk dalam rumah, ada tak tanda kata kita ni cegah? Tangan di situ membawa maksud kekuasaan. Dia mampu dengan kekuasaan dia sebagai seorang mak, ya, sebagai seorang mak, dia boleh tegur anak-anak dia, bangun solat. Kan, anak 2 kali lagi bangun, terbang habis burung merpati bersarang tepi rumah. Jiran sebelah teks, kau kenapa pa? Ini hal rumah aku. Kenapa? Dengar sampai rumah kau kah? Aku tersedak tadi. Maaflah. Maaflah. Kejap lagi kita membawang, bagi aku selesai melengkuah dulu. Ya, ayah saya, mak saya buat kejut anak-anak ni. Kadang-kadang mak saya usik dia. Mak saya kata apa? Macam dalam kampung ni kita aja ada anak. Ayah saya kata apa? Ada aku peduli orang lain. Anak aku tanggungjawab aku. Rumah aku Tuhan tanya aku. Abang nak jawab esok? Tak mau abang. Tahu tak bah? Hoi, jangan buat main. Ini anak kita tak bangun subuh yang. Biarlah abang, kesian. COVID-19 kan? Apa kaitan COVID-19 dengan kesianan? Yalah abang, tak balik asrama, mau dekat 3-4 bulan tak boleh balik. Balik di Pavali ni bagilah tidur sekali. Astagfirullah. Nak kena duduk tak ke mana tu? Salat subuhnya ke mana? Qurannya ke mana? Iman, ihsan ke mana? Ya Allahu Akbar. Ini dalam rumah kita. Orang lain tak ada kuasa dalam rumah kita. Kita berkuasa dalam rumah kita. Kita berkuasa dalam rumah kita. Sebab itu mak ayah ni tanggungjawab cukup berat, cukup berat. Ya, satu orang ibu bertanya kepada satu orang tuan guru. Dalam kitab ni lah kisahnya. Ibu ni kata, wahai tuan guru, aku ni tak tahu nak buat macam mana dah. Tuan guru tanya, kenapa? Bab suruh anak semayang. Okey, apa masalahnya? Dia kata, anak aku kalau tidur tu, tidur susah nak bangun. Tuan guru kata, kamu buat macam mana? Aku dah kejutkan, dah buat macam-macam dah, tak nak bangun juga, tak nak bangun juga. Aku dah mati akal dah. Tuan guru ni kata, ibu, boleh aku tanya beberapa soalan dan kau jawab? Baik, tuan guru. Kalaulah rumah engkau terbakar dan anak engkau tu masih tidur, macam dengan dia tidur itulah yang engkau cerita tadi tu, apa engkau akan buat? Dia kata, wahai tuan guru, aku akan ambil air percik di muka dia. Tuan guru kata, dalam terbakar lagi sempat kau cari air, dia kata. Kan? Tuan guru, aku akan tarik dia bagi jatuh katil, heret dia. Tuan guru kata, kalau tak bangun juga, ibu buat apa? Aku akan tanggung dia, dukung dia, ya, kendong dia untuk selamatkan dia. Tuan guru tanya, sebab apa kamu sanggup sampai sebegitu? Dia kata, kerana aku sayang itu anak yang aku kandungkan, yang aku susukan, yang aku besarkan dengan kedua belah tanganku dan seluruh tubuh aku dan suami aku, ya. Takkan aku nak biar begitu mudah-mudah dia terkorban dalam tragedi tersebut. Kata tuan guru ini, wahai ibu, itu hanyalah api dunia. Kau fikirkan api akhirat yang akan menyambar besok ketika Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang salat, kata tuan guru ini, dia lalai dalam salat, main-mainkan salat dia.
pun diletakkan Allah dalam neraka wail. Ini yang tidak salat wahai ibu. Dia kata, hendaklah engkau selamatkan dia, lebih dahsyat daripada engkau selamatkan dia daripada terbakar oleh api dunia. Sanggup buat macam tu? Balik lepas ni kena buat. Siapa suruh? Ustaz Radhi. Mana mengaji? Kuliah duha perdana. Mampu tak panggil dah. Tengok hari Ahad dia pakai jemuk tilam habis. Ingat ngompol, rupanya mak jeruih dengan sebaldi air. Sebab tak bangun salat. Tak salat tu benda mungkar ke benda tak mungkar? Sebesar-besar mungkar ialah tinggalkan na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullah rabbi, astaghfirullah rabbi, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Masih okey? Masa dah tamat. Jadi saya nak berhenti dah. Boleh sambung lagi? Organizer kata sambung sikit lagi. Tak nak balik buat gulai ikan jenahak ke? Tak nak? Saya hari ini niat segala kebajikan yang ada, saya mohon untuk diri saya lah khususnya, dihadiahkan kepada anak anda saya yang keempat, yang menyambut ulang tahun kelahirannya hari ini, yang ke-5, satu-satunya anak perempuan saya. Amin ya rabbal alamin. Yang sulung laki, yang nombor 2 laki, yang nombor 3 laki, yang nombor 4 perempuan, yang nombor 5 laki. Allah jemput yang nombor 5 tu waktu duduk main-main dalam perut mak dia 5 bulan. Alhamdulillah. Nah, yang ini janganlah ya Allah, simpanlah untuk saham dunia dan juga akhirat aku, bagilah duduk depan mata aku kan. Tu. Allahu akbar. Bagi yang baik-baik, elok-elok, hasanah semua, ya. Anak-anak yang tayyibah, anak-anak yang salih-salihah, dzurriyyah tayyibah. Baik, kita sambung. Jadi isteri saya tadi pesan, abang jangan lama-lama hangat. Pasal apa? Banyak lagi barang tak beli ni, ya. Bukan nak buat apa pun, bukan boleh buat kenduri besar-besar pun, SOP lah, tak boleh buat kenduri besar-besar, ya. Alah, buat kenduri panggil saudara mara, adik-beradik kan, sepupu-sepupu dia, ya. Sambung. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita dah tahu dah punca dia. Kita nak kuat balik jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia nampak mungkar dalam keluarga, tegah yang tu dulu. Saya nak kecilkan konteks. Sama luas-luas sampai kita tak boleh buat. Berteori sampai ke laut. Bukan ke langit, ke laut. Kan? Teori ni bukan main dahsyat. Bila orang tanya macam mana nak praktik, tak boleh. Lah praktik dalam rumah dulu. Ustaz, anak dah besar Ustaz. Apa cucu tak ada? Okey, anak dah besar, apa hilang tanggungjawab kita? Wahai ibu, dengar elok-elok. Wahai ibu, dengar elok-elok. Tanggungjawab dirimu wahai ibu, wahai ayah, dengan anak-anak lelakimu khususnya dan cucu-cucumu tidak akan selesai. 2 cara saja. Wa imma engkau pergi dulu ataupun mereka dijemput Allah. Tak akan selesai. Engkau pergi pun mesti ada pesanan-pesanan bagi mereka. Kerana itu anak-anak Nabi Allah Ismail ditanya oleh Nabi Allah Ismail, aku meninggal besok ni, bagaimana hal dengan kamu, nak sembah apa? Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kami, Tuhan Ibrahim dan Tuhan seluruh moyang kami. Baru tenang Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Yaqub, ya, nak meninggal, tanya anak-anak dia, 12 orang yang bawa legasi Bani Israel. Nabi Allah Yaqub itu digelar juga sebagai Israel. Ada 12 orang anak. Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin, salah 2 daripada anak dia dengan mak yang lain, ya. Bunyamin dengan Nabi Allah Yusuf, satu mak satu ayah. Ada 10 lagi, satu lain mak, lain mak satu ayah. Dia kata, lepas aku mati ni kamu nak buat apa? Kamu nak jadi macam mana? Kami akan mengikut syariatmu wahai ayah, yang diturunkan padamu wahai ayah. Kami akan beriman dengan apa yang telah diajar kepada Ishaq, dengan apa yang telah diajar kepada Ibrahim, kepada Ismail, dan sampailah kepada Adam alaihi wassalatu wassalam. Kita ingat kita mati selesai ke iman kita ni? Oh jangan, punca tu kena eliminate habis-habisan. Buat daripada sekarang dalam rumah kita. Tegur anak-anak kita. Anak laki-laki tanggungjawab sampai bila-bila. Anak perempuan, bila wali dia kata aku nikahkan dikau dengan anakku yang berwalikan aku sekian-sekian sampai selesai, kemudian si suami, bakal suami ni kata aku terima nikahnya seperti mahar yang tersebut,
maka pada waktu itu tanggungjawab kita beralih geran. Tapi soal cegah mungkar tak pernah bertukar geran. Dia balik rumah kita, dia tak salat, anak perempuan kita tak salat, na'udzubillah min zalik, atau lambat-lambatkan salat, apa kita kena buat? Panggil laki dia, mak ni dah kahwinkan anak mak dengan engkau pun anak mak, walau menantu tetap anak mak. Kita ni dah bersemenda, dah jadi mahram sampai bila-bila. Maka engkau bila jadi anak mak, kau dengar ni mak dah cakap, mana tanggungjawab engkau kejutkan isteri dan anak-anak engkau? Kejutlah mereka. Mak boleh kejut, tapi mak nak engkau tunaikan tanggungjawab engkau. Untuk mak buat dengan engkau, pesan dengan engkau. Untuk engkau laksanakan pada keluarga engkau. Itu baru betul. Tengok menantu kita pakai, bukan tekat menjolok mata lagi dah, tak tahu dah jolok apa dah kan. Kita duduk jeling. Kenapa tak pesan kat suami dia? Kalau kita segan nak sebut, kita masih ada lagi. Hari ni masalahnya orang ni tak mau sebut, tak mau kata apa. Sebab kerana nak jaga hati, nak jaga hati. Dia orang jaga ada iman. Jawab satu soalan tu. Duk bagi apa tajuk tu hari ni? Kau nak jauh berhabis, kau pedas. Kau panas. Ya. Tak mampu dengan mulut, tak mampu dengan kuasa. Dengan mulut tadi dah bagi nasihat, tak mampu juga kena tunjuk tiada redha dengan kemungkaran tersebut. Tiada redha tu kadang-kadang buat muka, kan? Kadang-kadang buat muka, tapi buat muka ni kadang-kadang orang susah nak faham. Tu buat jegi-jegi mata kan. Orang tak faham. Kena bagi masyarakat faham. Tetapi kena cerita, tetapi ada tartib dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tartib dia, bukan main terus tengking-tengking, marah-marah, tanpa-tanpa. Jangan. Kita kena buat. Nombor satu, bila kita nak tegur untuk jadi baik, ya, nak bagi kuat iman, maka jangan gunakan teguran tersebut dengan kasar. Jangan sombong. Jangan perasan bajet kita lah yang paling bagus, ya. Jangan, hadirin rahimakumullah, menjauhkan mereka dengan kita yang sentiasa nak bagi mereka jadi elok. Sebab tu bila cerita hari ini, lemah iman, punca dan penawarnya, tak akan habislah ilmu tersebut walau kita tangguh majlis sekejap lagi. Sebab apa? Kitab ini bicara hampir-hampir, ya, kalau kita tengok cetakan yang ke-11 ini, hampir-hampir pada berada dia 291 92 muka surat, 291 muka surat, 293 mana 493 muka surat ni. Cerita tentang macam mana yang nama dia nak memperkukuhkan iman, ya. Punca dan penawar duduk di sini. Ada di sini. Saya tadi baru cerita konsep, baru boleh faham. Buat dalam rumah kita dulu. Susun dalam rumah kita dulu. Perelokkan dalam rumah kita dulu. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dan kesimpulan. Sebelum penutup dan kesimpulan, ada soalan tak? Ada soalan sila tanya. Penganjur ada bagi peruntukan untuk kita tanya soalan. Sila. 1, 2, 3, 4, tak ada. Sebelum kita penutup, mari kita istighfar beramai-ramai, ya. Mana tahu saya buat dosa, siapa-siapa pun buat dosa. Kita ambil majlis ini mohon istighfar. Tak ada Allah kecuali Allah ampunkan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, sama-sama. 1, 2. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Lagi-lagi kuat-kuat tak apa. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Lagi-lagi kuat. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Pejam mata. Pejam mata sat. Muhasabah sat diri. Ingat balik rumah kita. Ingat balik para suami, ibu-ibu. Ingat wajah anak-anak. Ingat kaum kerabat. Ingat mak ayah mertua. Ingat jiran tetangga kita. Hadirkan wajah-wajah mereka. Ya Allah, kalau aku nak kukuhkan iman, 3 benda aku kena buat untuk pastikan mungkar itu dicegah. Aku mampu guna kuasa, kena guna kuasa. Aku mampu dengan lidah, kena tegur dengan lidah. Aku tak mampu, aku kena tunjuk aku tak suka dengan kalbuku. Ya Allah, kalau itu pun tak dapat, itu iman paling lemah. Ya Allah, ampunkan aku. Ya, sama-sama kita menyebut la ilaha illallah, kita bertahlil la ilaha illallah, ya, agar Allah redha pada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Buka mata dah. Kita nak tangguh program kita. Permintaan saja, maaf Ustaz, bacakan satu surah, sedap sangat suara Ustaz. Allah. Mau baca satu surah, pukul 11 baru habis. Dah satu surah, sikit-sikit lah nah. Sikit-sikit. Baik, saya nak baca surah Al-Isra. Siapa ada handphone boleh buka aplikasi Quran, cari surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Cerita pasal anak dengan mak ayah. Al-Isra ni berada surah yang ke-17, ya. Cari ayat yang ke-23 dan 24. Okey. Saya nak baca 2 ayat lah. Pendek sangat dah 2 ayat ni sebab ibu suruh baca satu surah. Baik, ayat 23 24 satu saya akan baca. Sebelum jumpa ayat 23 24 ini, saya akan baca surah Al-Baqarah. Pergi sekejap ke surah Al-Baqarah, cari ayat yang ke 168. Muka surah 25 macam tu lah. Kalau saya silap tolong perbetulkan. 168 169. Okey, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala Ya ayyuhan
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإسراء ya 23-24 بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kamu semua apa yang ada di bumi ini, sama ada daratannya, lautannya maupun udaranya, halalan tayyiba, mestilah benda yang dibenarkan oleh agama, oleh syarak, oleh fiqh, namanya halal.
tayyib, lagi baik, yang elok, yang bernutrisi tinggi, yang memberikan pulangan kesihatan yang hebat kepada dirimu. Dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan yang mengelirukan kamu tentang pentakrifan halal dan tayyib. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata terang benderang. 169 Al-Baqarah. Hanya saja kata Allah, syaitan itu tak lain tak bukan ya'mur, dia senantiasa menyuruh kamu semua dengan benda yang jahat dan benda yang keji, dan seterusnya akan menjadikan kamu berkata sesuatu tentang Allah, benda yang kamu tiada ilmu padanya. Al-Isra 23. Dan Tuhanmu telah menetapkan satu hukum, peraturan dan ketetapan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya kamu tidak boleh menyembah selain hanya penyembahan itu untuk Allah sahaja. Dan dalam keadaan engkau menjadi hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah, engkau mesti buktikan penyembahan itu betul benar dengan engkau mesti berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Dan ingat, apabila tiba sampai umur dan waktu keadaan mereka itu menjadi tua, mungkin tua itu menyebabkan mereka lupa dan tidak seperti dahulu lagi. Sama ada salah seorang dari mereka atau kedua-duanya. Ketika kamu menguruskan mereka dan hidup bersama mereka, jangan sekali-kali kamu berkata ah, dan jangan kamu menengking mereka, dan berbicaralah dengan mereka menggunakan qaul, kata-kata yang mulia-mulia semuanya. Serta rendahkanlah pangkat kehormatanmu dan keagunganmu, sayap-sayapmu turunkan sebagai tanda kasih dan sayang, hormat kepada mereka berdua. Lalu hendaklah kamu mendoakan mereka selalu dengan berkata, wahai Tuhanku, kasihanilah ayah dan ibuku mereka berdua seperti mana dahulunya mereka berdua memelihara aku sejak kecil hingga sedewasa ini. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi ada dua pesan. Satu pesan bab makan, boleh tak saya ambil 5 minit? 10.30 lah noh. Halang-halang mai jauh ni. Bab makan ini juga membawa kepada keimanan. Kalau nak kukuh kuat iman, antaranya jaga bab makan. Bab makan itu Allah pesan halal tayyib. Itu paling penting. Halal tayyib ini bukan direct dengan ayat 173 surah Al-Baqarah ni 168. Imam Ibnu Katsir cerita ketika tafsir ayat ini, dia kata apa? Agar orang boleh faham hubung kait makanan itu dibenar oleh syarak, lagi-lagi makanan itu sesuai untuk dimakan. Bukan hanya sekadar dibenar oleh syarak, tetapi tak semua orang sesuai makan. Apa tu Ustaz? Contoh kita bagi boleh faham. Gula itu ada tanda halal, tapi bagi orang diabetik, dia tak boleh dah makan gula putih tu. Carilah manisan lain yang membawa tenaga melalui jalan glukosa. Jangan duk carilah jadi daripada jalan sukrosa. Ya. Bagi faham betul-betul yang itu. Kerana asbab salah pilih makan, dia akan bawa kepada perangai buruk dan PL yang keji, dan dia akan salahkan Allah, bercakap tentang Allah benda yang dia tak tahu. Bila dah kencing manis, tak boleh datang kuliah duha lagi,
na'udzubillahi min dzalik, kita tak minta, tapi cerita pencegahan Allah, ya Allah janganlah berlaku kaki kena potong. Orang pergi ziarah di rumah, kenapa dah tak datang kuliah duha? Kita jawab, macam mana nak datang? Sakit. Kita pun tanya lagi sebab kita jenis peramah, macam mana boleh sakit? Kita pun kata na'udzubillahi min dzalik, tapi bimbang dia jawab, apa boleh buat? Allah yang bagi sakit. Adakah kesalahan itu diletakkan Allah bagi penyakit? Direct, terus menerus, terus letak pada Allah. Itu yang Allah kata, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan jadi golongan Jabariyah, akidah mereka semua hak tak baik semua serah kat Tuhan semua. Tuhan buat ni. Takkanlah kalau kita pergi ke balai bomba atau kita telefon bagi tahu kata ada rumah terbakar ni dekat tepi masjid ni, na'udzubillahi min dzalik, contoh, pegawai bomba tu kata terima jelah itu takdir Allah, agak-agak lah lepas tu kita pergi bakar balai bomba tu, geram betul kata orang ni 9. Jadi sakit itu bukan Allah Ta'ala bagi, kita yang cari penyakit. Sebab Allah pesan dah, makan satu pasti halal, yang kedua baik untuk kamu, tak baik jangan makan. Kerana akidah boleh rosak di hujung tu. Apa boleh buat? Allah bagi tengok. Kenapa kau tak tuntut yang tayyib? Yang ini pesanan yang cukup penting dalam masyarakat untuk nak jaga iman kita juga. Maka hendaklah kita faham betul-betul yang kata halalun tayyibun tu apa. Dan kalau kita nak beramal dengan halal tayyib, cari dulu makanan yang Nabi tunjuk Nabi beramal. Tetapi jangan jadi orang yang jual agama atas nama-nama tersebut. Tetapi buktikanlah sebenar-benar dalil agar orang tak keliru. Alhamdulillah, hasil perjuangan selama ini kita telah nampak buah-buah dia, bukan sekadar berputik, bahkan boleh dipetik, makan dan rasa sangat nikmat. Apa dia? Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian keselamatan dan kawalan makanan, ya, kalau saya salah sebut bahagian tu tolong betul, bahagian makanan lah, KKM, Ministry of Health, ya, telah pun berusaha dan mendapat suatu kepercayaan pihak kerajaan untuk memberi pengiktirafan agar orang boleh faham jenis makan yang halal, bukan hanya sekadar JAKIM bawa keluar persijilan halal, tapi KKM memperakui dia tayyib. Ada beberapa persijilan, pertama dipanggil Sijil Organik Malaysia. Orang dakwa makanan ni bagus, baik untuk kesihatan, tanya dia ada tak Sijil Organik Malaysia. Kami orang Malaysia, kami boleh faham United States Department of Agriculture punya COP USDA tu, kami pun reti COP European Union Organic Standard. Tapi oleh kerana masuk Malaysia, kami nak COP Organik Malaysia. Kementerian dah buat keluar dah. Nombor 2, cari yang halal lagi tayyib dengan pastikan kalau beli madu lebah, pastikan ada COP persijilan autentik Kementerian Kesihatan Malaysia. Ramai orang tak tahu ni. Siapa-siapa pun boleh dakwa madu asli, ya, tapi kena ada COP tu. Jangan bawa balik madu asli dengan surat nikah. Jaga-jaga. Kemudian kalau orang tu kata makanan ni sihat, suruh dia tunjuk logo pilihan lebih sihat di produk tu atau ada sijil. Kementerian Kesihatan juga buat keluar. Keempat, ada sijil mesti, ya, dan pastikan ada kajian-kajian saintifik, barulah kita boleh faham. Yang kata sunnah itu dia datang dua benda pula lagi. Ikut saya ramai-ramai. Asli, sebut tabi'i. Ikut lagi, ya. Asli, tabi'i, original, organik. Itu dua benda tu. Nak faham tayyib, dia mesti bukan GMO, bukan GFO,
bukan sintetik, bukan guna bahan kimia, bukan buat-buatan, ya. Kalau proses pun tak rosak daripada jalan organik dan original dia, baru boleh nak claim ni sunnah, kerana tak mau lagi fitnah pada Allah dan Rasulnya yang mulia. Lepas pada ni kalau doktor kata makan apa gula naik, kok-koklah kita terjawab kurma. Tolong cover siap-siap, minta maaf doktor, mungkin kurma saya tu tak organik, tak asli. Masuk makmal cek betul, direndam dalam gula tebu, memang gula naik. Makan minyak zaitun, bad kolesterol bertambah, LDL koi naik. Yang betulnya kalau makan minyak zaitun, HDL naik, LDL turun. HDL tu apa? Lemak baik, high density lipoprotein. Dia akan merendahkan lemak jahat. LDL tu ada masalah dengan minyak zaitun tu, ya. Itu pun ada ciri-ciri minyak zaitun dia pula. Begitu halah dengan delima, kurma, anggur, madu dan sebagainya. Dan ayat yang kedua cerita tentang mak ayah. Kita nak hidup di dunia ni, ingat, jaga mak ayah mertua. Orang perempuan ni tanggungjawab dia, agama kata, daripada laki dia. Dan mak mertua laki dia sebab apa? Syurga laki dia di bawah mak mertua dia, pak mertua dia. Syurga dia di bawah laki dia. Pun begitu kena didik si suami bahawa darajat mak mertua si suami, iaitu mak ayah si isteri, adalah tetap menjadi mak ayah juga. Kena layan sebaik-baiknya, seperti Nabi tunjuk Nabi layan mak dan pak mertua Nabi. Nah, kalaulah si suami itu tak faham, dia bukanlah menantu yang baik, tetapi kata AR Tompel, anak hantu. Cukuplah sekadar tu. Minta ampun maaf semua. Terima kasih sangat-sangat sudi jemput saya, hamba Allah yang fakir, lagi miskin, lagi melarat ini, yang melata di muka buminya mengharapkan redha Allah, Tuhan yang maha kaya, maha agung, maha mulia. Kepadanya saya menyerahkan segala urusan, agar Allah perbaiki dan perelokkan juga untuk kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-sa'ilin wa Ya Qabil at-taibin. Ya Allah, Ya Rahim ad-du'afa'i wal fuqara'i wal yatama wal masakin. Ya Allah, Allahumma ashhad, Ya Allah, saksikan, Ya Allah, pagi ini hadir, Ya Allah, para ibu yang ramai memenuhi dewan salatmu ini, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, hadir juga para ayah yang menemani kami bersama. Tiada lain tujuan, tiada lain niat mencari redha-Mu, menuntut ilmu bagi tujuan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, maka kami mohon bersungguh-sungguh, Ya Allah, asbab dari taman syurga-Mu di muka bumi-Mu ini, itulah dia majlis ilmu yang berlangsung ini. Engkau jadikan dia penyebab kepada keampunan-Mu. Kurniakan kami kemaafan daripada-Mu atas segala dosa yang kami lakukan, Ya Allah.
Ya Allah, kami hamba berdosa dengan guna tangan yang kau pinjamkan ini. Tangan ini pernah lakukan maksiat dan kedurjanaan ya Allah. Kaki yang kau pinjamkan ini kami pernah gunakan melangkah ke tempat yang engkau tidak redai. Mata, telinga, mulut dan seluruh anggota tubuh ini ya Allah, pernah kami jadikan dia penyebab kedurjanaan, melakukan dosa terhadapmu. Qalbu yang engkau pinjamkan ini pernah kami lintas dengan lintasan niat yang tidak baik. Ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan yang tempat kami mengadu segala urusan isi hati kami. Kalau engkau menolak permintaan dan permohonan kami pagi ini, siapalah lagi yang selayaknya kami pergi mengadu hal kami. Engkaulah Tuhan yang namanya As-Samadu, tempat bergantung segala pengaduan hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunkan dosa ibu kami, manusia yang kandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Manusia itu jua yang telah lahirkan kami, hingga koyak rabak isinya terbelah kulitnya. Ya Allah, masih segar wajah ibu dalam ingatan kami. Dialah ibu yang susukan kami dari tubuhnya sendiri ya Allah. Dialah ibu yang sudi suapkan makanan minuman ke mulut kami. Dialah ibu yang mendidik kami kenal arti duniawi. Ya Allah, ampunkan ayah lelaki yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Ampunkan ayah dia lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah dia membanting tulang ya Allah, keringat, air mata dan darahnya bersimbah ke bumimu dalam mencari rezekimu yang hanya halal lagi barakah ya Allah. Ampunkan ayah, kami tak memahami rahasia dirinya hingga engkau jadikan kami ayah ibu buat zuriat sendiri. Apa yang kami sedang hadapi dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, itulah dia rahasia ayah ibu kami selama ini. Tak pernah kurang kasih walau seberat timbangan zarrah. Tak pernah kurang perhatian walaupun sekelip mata ya Allah. Tak pernah diabaikan tanggungjawab membesarkan zuriat. Hanya padamu kami mengadu kelemahan kami, kekurangan kami ya Allah. Kurniakan kekuatan, kehebatan, ketabahan dari sisimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu kuliah pagi ini lemah iman, punca dan penawarnya merupakan suatu sebab untuk kami terus belajar dan menuntut ilmu-Mu, kerana kami tahu teramat luas agung ilmu-Mu ya Allah. Berpuluh-puluh cabang iman yang mesti diketahui. Cara untuk mengukuhkannya ialah dengan memastikan semuanya kami penuhi hinggalah keimanan yang sejati sebenar-benarnya. Apabila kami berjaya menyempurnakannya dengan mengasihi Rasul-Mu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kami lebih cinta, lebih sayang kepadanya.
melebihi kasih sayang kami kepada ayah, ibu, kepada anak-anak, kepada suami, kepada seluruh manusia di alam jagat ini ya Allah. Itulah hadir iman yang sempurna, kerana Engkau telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, andai kamu mendakwa kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, kata Rasulullah. Hanya jalan mengikutiku akan menyebabkan Allah sayangkan kamu. Sebab sayangkan kamu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kerana Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu melimpah ruah di Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang ini. Melebar-lebar rahmat-Mu kepada seluruh yang hadir pagi ini, seluruh kejiranan, ahli qaryah, seluruh warga yang bertamu berkunjung datang ke sini ya Allah. Asbab majlis ilmu ini redha-Mu jua ya Allah. Hindarkan kami dari segala kemudaratan dunia dan akhirat. Angkatlah ya Allah, angkatlah, hilanglah segala wabak bencana dari penyakit COVID-19 coronavirus ini ya Allah. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami mohon berlindung dengan-Mu dari penyakit sopak, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan daripada kejahatan, keburukan segala penyakit. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, kurniakan kami keafiatan. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan hati kami tertaut, cenderung rindukan berkumpul berukhuwah di taman-taman syurga-Mu ini selalu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa para ibu, sila-sila menziarahi booth Quranic Food yang dikendalikan oleh usahawan mukmin, by Muslim First, by Halalun Tayyibun First. Ayahanda Quantity Surveyor Tuan Haji Haris bin Hashim. Umur dia, jangan keliru ya, umur dia bukan 25 tahun. Boleh tanya banyak khasiat, nak salat sempurna, nak afiat daripada jantung, ada masalah daripada segala penyakit melalui kaedah pemakanan. Dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun maaf semua saya pohon jika ada salah dan silap. Sekian, terima kasih.